warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat semua follower ataupun yang mengikuti live Facebook Karya Bestari pada petang ini, pada hari ini saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar sana tentang satu naskah terbaru terbitan Karya Bestari, iaitu Al-Quran Mushaf Mushaf Panduan Wakaf Ibtidak Perjuzu yang ada di hadapan saya pada petang ini. Iaitu yang pertama, ada warna merah, ada pilihan warna gold, ada pilihan warna hijau turquoise. Yang ada di tangan saya ini adalah edisi terbaru daripada mushaf Al-Quran yang ada sebelum ini, iaitu mushaf Panduan Wakaf dan Ibtidak yang diterbitkan oleh Karya Bestari. Cuma edisi pada kali ini adalah edisi yang ditampilkan dengan secara berjuzuk. So dari segi material ataupun dari segi fizikalnya, dia lebih mudah dibawa, lebih mudah digunakan, mudah diletakkan di mana-mana juga, dan mudah untuk kita jadikan sebagai bahan bacaan harian kita. Baik, kita lihat sama-sama tuan-tuan dan puan yang ada di sini mengikuti live kita pada petang ini. Okey, kita ada pilihan beberapa warna pilihan yang ada di dalam perjuzu ini, iaitu warna merah, gold, hijau, biru dan purple. Yang ada di tangan saya ini adalah juz pertama. Okey, baik, pada muka saya ini kita dapat lihat Al-Quran Al-Karim ini adalah mushaf resam Osmani dengan tajwid kaedah berwarna, yang dipandukan dengan tajwid kaedah berwarna, yang telah mendapat semakan daripada ahli jatuhan kuasa penyemakan dan penilaian teks Al-Quran Lajnah Tasir Al-Quran Kementerian Dalam Negeri sesi 2015 dan 2016. Baik, so kita teruskan dalam naskah yang pertama ini. Juz yang pertamanya, seperti biasa, Al-Quran Tajwid akan disertakan dengan panduan tanda baca, iaitu panduan bagaimana kita nak mengetahui hukum-hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran. Contohnya hukum mad silah, mad lazim, mad jaiz dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Dan keduanya kita pergi kepada pemahaman asas wakaf ibtidak diterangkan di hadapan ini. Seperti mana yang kita faham daripada ilmu Al-Quran, kita pun faham ada simbol-simbol Al-Quran yang ada wakaf mim contohnya kan, wakaf jim, wakaf sili, qili dan sebagainya ada dalam Al-Quran. Semua itu adalah daripada simbol-simbol yang disusun oleh para ulama, khususnya para ulama yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Bagaimana kita ingin memahami ataupun ingin menyampaikan satu bacaan Al-Quran itu dengan maksud ataupun makna yang tepat dan tidak salah, iaitu sempurna dari segi bacaannya. Baik, daripada simbol-simbol wakaf yang ada, adanya pula masalah yang berlaku kepada kita, khususnya pada pembaca Al-Quran ini. Kadang-kadang kala kita ni tak cukup nafas contohnya, ataupun kita bersin contohnya, ataupun kita menjawab salam contohnya. Kebanyakan ada masalah yang berlaku ini menyebabkan kita perlukan ilmu ataupun kefahaman tentang wakaf dan ibtidak. Kerana itulah adanya naskah Al-Quran khususnya yang diterbitkan oleh Karya Bestari untuk sama-sama membantu, membimbing kita untuk membaca Al-Quran dengan cara ataupun dengan tempat wakaf yang baik dan ibtidak pada tempat yang baik. Boleh tengok di sini adalah penerangan tentang wakaf dan ibtidak. Selain daripada itu, ada juga panduan penerangan tentang warna wakaf ibtidak, seperti mana yang kita faham daripada penggunaan wakaf ibtidak yang ada di sebelum ini, iaitu blok warna hijau ataupun kotak yang warna hijau ini adalah digunakan kita wakaf pada akhir kalimah, kemudian kita mengulang kembali pada awal kotak ataupun awal warna hijau ini. Kemudian ada lagi yang seterusnya adalah warna merah muda ataupun pink, merah jambu ini. Kita wakaf pada kotak ini ataupun blok ini, kemudian kita boleh terus sambung bacaan kita pada kalimah yang selepasnya. Dan banyak lagi disertakan dalam penerangan penggunaan bacaan wakaf ibtidak dalam Quran ini. Antara lain adalah seperti warna biru ini, kita boleh wakaf ataupun kita berhenti ataupun memutuskan bacaan kita pada qata' ataupun maqta' pada tempat ini. Maknanya dalam erti kata, baiknya untuk kita berhenti pada kotak yang warna biru ini. Kita nak buat kerja lain, contohnya nak masak ke, contohnya nak membasuh dan sebagainya, kita boleh berhenti pada kalimat ini kerana sempurna ceritanya ataupun kisahnya itu telah diceritakan secara sempurna. Seterusnya hinggalah penerangan yang lain.
Okey, baik tuan-tuan, kita boleh lanjutkan kepada contoh di bahagian dalam ni. Contoh bahagian dalam ini kita lihat khat Al-Quran ini besar. Dia pada saiz per juzuk ini ataupun Al-Quran per juzuk ini ditampilkan dengan saiz B5, iaitu saiz sedang yang sederhana, sekitar 17.5 cm kali 26 cm begitu. Dan pada khat ini kita dapat lihat tulisannya jelas. Pertama kerana kertasnya berwarna putih, tidak ada berwarna kuning dan berwarna putih, dan ketebalan kertas ini tidak menyebabkan tulisannya ada bayang-bayang dan sebagainya, jelas. Kemudian tajuk warnanya jelas, wakaf ibtida'nya jelas, tampil terang, serta ada disertakan di bawah ini panduan tajwidnya. Bagaimana kalau katakanlah di sini simbol wakaf jim, contoh mim, apakah yang dimaksudkan dengannya. Kemudian pada setiap halaman juga dinyatakan sebagai panduan untuk kita faham ilmu wakaf tidak ni. Hijau berhenti mengulang, merah berhenti tanpa mengulang dan sebagainya, biru dan sebagainya, biru mengakhiri atau memutuskan bacaan dan sebagainya. Kemudian ada juga panduan yang lain berkenaan tentang ayat yang akan dinyatakan di sebelah halaman sebelah. Contoh di sini wa idz akhadna mitsaqakum. Kita lanjutkan ayat seterusnya wa idz akhadna mitsaqakum, halaman sebelahnya. Begitulah seterusnya. Kelebihan-kelebihan yang ada dalam Al-Quran ni antara lain adalah disertakan dengan panduan bagaimana kita nak menyebut hamzah wasal. Ini biasa orang baca Quran ni kadang-kadang kita keliru nak baca dengan baris apa ustaz, baris atas ke baris bawah, baris depan contohnya. So dinyatakan di sini ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kemudian kita wakaf di sini. Kemudian bagaimana kita nak memulakan kembali pada kalimah ini? Kita baca dengan uzkuru. So di sini ada tulisan uzkuru. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hinggalah seterusnya. Baik. Yang menariknya tuan-tuan, untuk yang terakhir pada juz yang ke-30 ini, dinyatakan panduan bacaan-bacaan gharib, bacaan-bacaan yang agak pelik ataupun yang luar biasa daripada bacaan yang biasa. Antaranya seperti bab sakta, bab ishmam, bab imalah di dalam surah Hud contohnya, bab tasfir dan sebagainya. So dinyatakan sebagai panduan, seperti nama-nama surah, doa, khatam Al-Quran dan sebagainya dinyatakan di sini. Termasuk juga rujukan yang digunakan untuk menerbitkan naskah Al-Quran ini. Antara lain adalah Al-Muqtafa contohnya, At-Taiful Isyarah, Majma' Malik Fahad contohnya, Idahul Waqfi wal Iqtida', Manarul Huda dan sebagainya. Banyak lagi rujukan-rujukan yang digunakan untuk membangunkan ataupun menerbitkan naskah Al-Quran per juzuk ini. Akhir kata daripada saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mendapatkan naskah ini, boleh dapatkan naskah ini dengan tiga pilihan warna per juzuknya, iaitu warna merah, warna gold, warna turquoise, dengan harga hanya RM80 sahaja untuk Semenanjung, dan di Sabah Sarawak boleh dapatkan dengan harga RM83. Tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapatkan Al-Quran ini bolehlah mendapatkan di Karangcraft Mall secara online, dan boleh datang ke Seksyen 15 Shah Alam di kumpulan media Karangcraft Shah Alam. Sekian saja daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan terakhir sekali daripada saya, ayolah kita bersama-sama mengikuti dan menyokong kempen menggerakkan Al-Quran untuk umat Islam seluruh dunia, iaitu World Quran Hour 9 Zulhijjah 1438 Hijrah bersamaan dengan 31 Ogos, dan juga Merdeka Quran Hour 9 Zulhijjah 1438 Hijrah 31 Ogos. Sama-sama kita menyemarakkan Al-Quran di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.